Salam sejahtera dan selamat kembali ke video saya. Pada hari ini, saya akan membincangkan topik persediaan terhadap peperiksaan dari segi emosi. Sudah menjadi lumrah. Semakin hampir dengan hari peperiksaan, kita akan berasa susah hati, resah dan mula menjangkakan keputusan yang bakal keluar dengan persediaan yang dibuat. Semua mainan minda ini akan mengganggu fokus kita dalam menela pelajaran, khususnya kepada mereka yang gemar membaca buku pada saat-saat terakhir. Perasaan takut, cemas, dan resah boleh mengakibatkan seseorang lebih sensitif terhadap perkara yang remeh-temeh. Jika situasi ini berterusan, pelajar akan gagal memberi tumpuan dan mempraktikkan perancangan yang betul semasa menela pelajaran mereka. Oleh itu, bagi mengelakkan gangguan emosi semasa peperiksaan, murid-murid perlu mengelakkan pergaduhan sebelum ataupun dalam tempoh peperiksaan. Ingat, perselisihan faham ataupun pergaduhan akan memberi impak kepada emosi kita. Perkara-perkara ini akan mengakibatkan kita tidak dapat memberi perhatian dalam peperiksaan kita. Pergaduhan akan mengakibatkan ketidakstabilan emosi yang akhirnya menyebabkan pelajar gagal bersedia untuk menduduki peperiksaan. Emosi merupakan satu kunci yang amat penting untuk kita mencapai ketenangan semasa menjawab soalan peperiksaan. Ingat murid-murid, hanya apabila kita tenang, kita dapat memproses maklumat yang dibaca dengan baik. Sistem memori kita boleh berfungsi dengan baik apabila kita tidak cemas dan kelam kabut. Sekiranya kita membuat kesalahan, kita boleh memohon maaf. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling berkesan untuk mendapatkan ketenangan emosi kita. Murid-murid sekalian, jangan terlalu yakin dengan diri sendiri. Apa jawapan yang kita jawab dalam peperiksaan tidak semestinya betul dan kita tidak semestinya dapat mendapat markah 100%. Jadi, murid-murid jangan terlalu yakin. Kita perlu sentiasa merendah diri dan mengenali kesilapan ataupun kecuaian diri. Apabila murid terlalu yakin untuk menjawab soalan, kadang-kadang murid-murid akan terlepas pandang kehendak soalan dan menyebabkan murid-murid tidak dapat skor dengan baik. Oleh itu, murid-murid perlu sentiasa waspada dan berhati-hati semasa menjawab soalan. Kita jangan membuat jangkaan semasa menjawab soalan. Kita hanya perlu berusaha dengan baik dan menerima segala keputusan yang kita perolehi dalam peperiksaan kita. Apabila kita terlalu yakin atau kita membuat jangkaan yang terlebih tinggi, emosi kita akan mudah terganggu apabila jangkaan kita tidak tercapai. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita berusaha dengan sepenuhnya apabila menjawab soalan dan kita menyerah diri dan kita menunggu keputusan kita dengan tenang, menerima segalanya dengan hati yang terbuka.
Murid-murid sekalian, jangan sesekali membanding mereka dengan orang lain. Hal ini kerana setiap orang mempunyai kebolehan masing-masing. Setelah berusaha sebaik mungkin, murid-murid adalah lebih baik untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar segala urusan peperiksaan dipermudahkan dan mendapat keputusan yang cemerlang sesuai dengan usaha kita. Murid-murid juga perlu belajar cara mengurus stres dan mengurus emosi. Jangan membiarkan stres dan emosi yang negatif memberi impak negatif kepada kita semasa menjawab soalan. Apabila kita tidak reti mengurus stres dan emosi, kita mungkin mengalami sakit perut, sakit kepala dan segala reaksi psikometrik. Ketidakstabilan emosi akan menyebabkan murid-murid gagal bersedia untuk peperiksaan. Sudah pasti, keputusan peperiksaan juga akan terjejas. Sentiasa ingat bahawa kecemasan dan kegelisahan tidak membawa apa-apa kebaikan. Perasaan-perasaan negatif hanya akan memburukkan lagi keadaan dan tidak membantu menyelesaikan sebarang masalah. Hanya apabila kita bertenang, kita dapat berfikir dengan baik dan membuat tindakan yang wajar. Oleh itu, murid-murid perlu mengurus emosi dan stres dengan baik. Murid-murid perlu mengelakkan tindakan berprasangka buruk dengan orang lain. Berprasangka buruk akan menyebabkan murid-murid mencari kesalahan orang lain disebabkan pemikiran kita. Apabila kita bersangka buruk terhadap orang lain, jiwa akan hancur, perasaan amat tertekan dan kedamaian akan musnah. Murid-murid akan berfikir negatif tentang keputusan mereka dan mungkin akan menimbulkan kerisauan yang terlampau. Murid-murid akan sentiasa berfikir macam ini. Sudah tentu saya gagal kali ini juga. Saya tidak pernah berjaya dalam kehidupan saya. Fikiran-fikiran negatif ini akan mengganggu emosi murid-murid untuk terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Oleh itu murid-murid, kita perlu sentiasa membuat refleksi diri untuk membantu kita lebih berjaya dalam kehidupan kita. Berprasangka buruk tidak membantu dalam kehidupan kita. Oleh itu, murid-murid, kita tidak boleh berburuk sangka. Ingat, segala yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan aturan Tuhan. Jangan sesekali berburuk sangka ataupun kecewa apabila kita menghadapi kegagalan. Kita perlu mengambil iktibar daripada kesalahan kita dan berusaha untuk mengubah ataupun membuangkan tabiat negatif yang memudaratkan kita. Ingat, kita perlu sentiasa berbaik sangka dan menganggap cabaran dalam kehidupan sebagai ujian daripada Tuhan. Dan kita perlu berusaha untuk mengatasi masalah ataupun kekurangan dalam kehidupan kita. Emosi kita tidak stabil, cuba buatlah yang boleh menenangkan emosi kita. Contohnya, kita boleh menarik nafas dalam. Murid-murid boleh menarik nafas dalam kiraan 4 dan menahan nafas dalam kiraan 2. Selepas itu, menghembus nafas dalam kiraan 8.
Dengan kaedah pernafasan ini, emosi kita dapat ditenangkan. Jangan sesekali melakukan sesuatu disebabkan emosi yang negatif, kerana perbuatan kita ataupun tindakan kita apabila kita berada dalam emosi negatif akan memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Kita perlu membuat segala tindakan ataupun pilihan dalam keadaan emosi yang stabil. Sekadar ini perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita akan jumpa di video seterusnya. Bye.